Tetap tak ada gambar. Tak apalah. Sorry pada yang kita ada masalah tadi teknikal, line, sebab ada stuck image sikit. So, terima kasih pada yang still keep in touch dengan Booster Push malam ni. Harap tak ada lagi kot kalau start pun line kau pun kita continue je lah Pian. Yeah. Okay. Aku ada few question lah untuk kita discuss malam ni. Pasal yalah kau pun involved dengan industri muzik kan. Hello Pian. Ya. Teruskan. Okay. So Tapi kenapa aku punya tak ada? Tak ada gambar pun tak tahu. Tak tahu orang tak. Okay. Sorry banyak-banyak kita ada masalah teknikal ni Booster Push. Kita straight to the point lah Pian. Pasal tadi ada yang start ada yang complain semua kan. So during PKP ni Pian, macam mana Dream Project punya cash flow sekarang? Macam mana? Zero. Okay. Tenang lah jawapannya. Zero. Aku rasa masalah ni bukan masalah aku je. Aku rasa masalah ni seluruh Malaysia pun semua tak ada masalah apa-apa. So kami semua dalam sebulan ni memang nganga sajalah. Okay. So maksudnya daripada segi sustain kau utility sewa macam mana tu Pian? Dia sekarang ni sebab kita ni indie punya scene kan. Indie ni maksudnya berdikari lah. Semua pun atas sendiri, tak ada sponsorship daripada mana-mana ke. So bila time-time jadi macam ni, dia jadi macam bulan puasa lah. Bulan puasa kan tak ada gig satu bulan. Tapi kali ni kita macam terkejut di awal sebulan sebelum bulan puasa. So kira memang kebanyakan daripada kami rasanya memang tak bersedia lah untuk nak menghadapi COVID ni. Kalau ikut kan sebelum kes-kes COVID ni pun keadaan venue-venue ni aku rasa macam kebanyakannya lah, bukan semua. Kebanyakannya adalah macam cukup makan je, ngam-ngam je. Sebab kita buat benda ni based on minat kan, kita punya passion. So bukannya atas nak kata keuntungan. Aku rasa ramai je rugi daripada yang untung. So bila jadi macam ni, bila sebelum ni pun dah parah-parah hidung, lepas tu bila kena macam ni memang sakit lah. So kau ada bercakap tak benda ni dengan mana-mana owner space yang lain lah? Maksud aku dekat seluruh mana-mana tempat lah, KL ke Penang ke, kau ada cakap, kau ada discuss benda ni dengan diorang tak? Sebelum masa aku rasa macam sebelum ni masa dalam PKP dalam sebulan, aku perhatikan juga, aku tengok kawan-kawan yang lain macam yang kalau kat Ipoh ni Sider, lepas tu tengok Lady Boss, tengok Penang punya tu, Johor punya tu. Ya aku rasa Johor aku lupa lah, aku ni pelupa orang. Tapi aku rasa yang macam yang banyak merungut sikit macam yang Johor lah kan. Dia orang je lah yang bersuara. Maksud aku merungut dalam arti kata macam bersuara lah, bersuara mengenai kesusahan owner venue ni. Memang benda ni jadi masalah. Itu yang aku terpanggil lah, rasa macam nak post. Sebab benda ni aku tahu bukannya aku saja lalu, sebab semuanya, bukan Dream Project Hall saja lalu, tapi aku rasa keseluruhan semua orang. So hari tu aku ada buat post Facebook, so nak tahu apa dia orang dalam keadaan apa sebenarnya dia orang sekarang ni. So macam-macam lah. Memang
macam-macam pandangan ada. Lepas tu Salah satu ni macam mana Pian? Pandangan tu? macam mana? Antara pandangannya tu apa dia Pian? Pandangannya tu lah, dia orang kata kalau nak sustain memang kena tutup lah, sebab kita kena faham COVID ni dia bukannya macam dia akan berpanjangan selagi yang aku jangka lah, dia akan berterusan sampai kumpul tu tetap akan ada, paling kurang setahun macam tu, setahun setengah macam tu. So memang kita tak boleh nak buat show ke, gig ke, ataupun kelas ke, ataupun apa-apa pun memang susah lah. Susah nak dapat kelulusan. Maybe dia lebih strict. Kalau nak buat apa-apa nak kena ada banyak protokol nak kena lalu berbanding dengan sebelum-sebelum ni. So adalah macam Lifehack punya owner, aku lupa nama dia. Dia kata ada macam kita boleh buat loan. Baru-baru ni pun ada mana punya jabatan kerajaan bagi loan. Bagi aku bukan kita tak boleh ambil loan, owner venue ni tak boleh ambil loan. Dalam keadaan biasa pun macam aku cakap tadi, venue ni cukup makan je. Kalau okey lah kita ambil loan, okey kalau untuk cover setahun punya ni. Lepas tu nak bayar macam mana? Kita nak ambil loan dan kita nak kena fikir macam mana kita nak bayar, dengan apa? Interest pun makin menaik ya, every month semua. Itulah macam ada yang suggest minta setengah harga sewa daripada owner kan. Lepas tu ada yang kata memang tutup terus lah. Tutup sementara selagi benda ni tak habis, tutup lah. Cari tempat macam Kiong. Apa nama tempat Kiong kat KL? Aku lupa. Penang. KL, Penang Soundmaker. Soundmaker, dia kata tutup lah, simpan barang dulu semua, tunggu sampai benda ni habis, barulah boleh tu. Kira macam kalau ikut kan pasal COVID ni, semua venue akan tutup, akan bungkus. Siapa kalau ikut logik siapa yang boleh sustain sampai setahun tak ada masuk apa-apa? So kiranya Pian, maksudnya within 6 months to 1 year, yang kerajaan sarankan untuk kita berehat daripada ni social activities, maknanya memang secara tak langsung antara 6 bulan hingga setahun tu venue-venue semua tu, space apa semua memang kena tutup lah, walau macam mana pun. Terpaksa tutup. Melainkan kalau ada backup kewangan yang cukup lah untuk setahun. Tapi siapa yang ada backup sampai setahun? Jadi macam secara tak langsung, dia bukan jadi kat kau saja. Dia mungkin jadi pada, bukan mungkin lah, dia macam kau cakap tadi, di tempat-tempat lain pun efek. So secara tak langsung industri muzik kalau daripada segi live show memang dia yang ada sangkut paut dengan hiburan, yang ada ramai orang. Hiburan mestilah ramai orang kan. Termasuklah PA system untuk kenduri pun dah tak boleh nak ni. Kenduri pun tak boleh buat. So PA system, lepas tu macam kita punya ni hall gig semua memang tak boleh lah. Kalau ada macam kedai-kedai makan ke yang ada orang kata apa, basker ke pun tak boleh juga. Dia orang pun tak boleh cari makan juga. Sama. Apa je yang ada sangkut paut dengan muzik memang gagal. Aku rasa lah. Untuk orang yang membuat tu, bukan sebagai artis lah. Artis tu dia orang still lagi boleh. Aku tengok baru-baru ni dia orang aktif buat live show dekat dalam streaming punya style macam tu. So sekarang ni kira kau tak ada apa-apa plan ke? Macam momentum untuk kekalkan, maksudnya kau nak kekalkan momentum di PH ni semasa PKP dengan selepas PKP ni, maksudnya kau tak ada langsung ke macam mana overall?
Kalau ikutkan DPH, DPH yang baru ni, yang sejak DPH pindah ke hall baru ni, kita ada kedai. Ada kedai yang jual CD, CD band, baju band, semua. Lepas tu aku cuba nak masukkan apa ni, bukan instrumen lah, yang macam barang-barang tali gitar ke atau apa ke. Tapi just harap benda tu je lah untuk tampung sikit-sikit lah. Yang selebihnya memang aku kena cari sendirilah. Memang benda ni memang aku rasa aku dah fikir banyak hari dah. Aku rasa dah sebulan aku tak keluar rumah memang duk fikir benda ni. Memang aku rasa tak ada jalan. Betul jugalah kata kawan-kawan lain kata memang kena tutup lah kalau tak boleh buat apa, tak payah fikir benda-benda, tutup je dulu. Lagipun tak boleh buat apa pun. Kalau hall buka, dia bukannya venue music buka, bukannya boleh buat apa pun. Yalah. Bukannya siapa yang boleh ni. Nak jamming pun tak boleh. Yeah. So kalau nak katakan lah, memang kalau PKP disambung pun lagi, hari tu government pun cakap lagi 2 minggu. So katakan lagi lepas ni, katakanlah lepas raya ada lagi lah, disambung lagi kan. Hello? Fasa sekarang ni fasa 3, betul nak masuk fasa 4. Okay, so katakan lagi disambung, memang kau harap base pada merge tu sajalah. Yelah, itulah kita mengharapkan supporter muzik supaya support lah benda ni, support lah penjualan merch ni. Dia bukannya untuk hall saja. Hall ni pun asalnya dihidupkan untuk support musician dekat luar tu, untuk bagi platform untuk diorang. So secara tak langsung bila beli CD, bila beli tu, tapi aku rasa kalau kat Ipoh ni Dream Project je lah yang ada buat macam tu. Yang nasib studio-studio lain ataupun venue-venue lain aku pun tak tahulah macam mana. Itu pun tak banyak, Karim. Tak banyak. Dia kalau berapa ringgit sangat. Yalah. Berapa ringgit sangat. Kau nak kena bayar dekat band lagi, kau nak, yalah, macam satu merch kau ambil secara consign kan, tak silap aku. Ada yang consign, ada yang dia orang, kadang-kadang kita faham dia orang punya situation kan. So kalau sikit-sikit, kalau macam yang dia orang suruh beli tu, aku beli yang mana aku mampu je lah, yang mana aku ada, yang aku rasa boleh jual dan aku ambil lah. Kalau kita tengok dekat luar negara, macam hari tu Jokit ada cakap venue dekat Jepun ada start macam minta kutipan macam derma lah untuk tampung ni. Aku tak tahulah sama ada Ipoh boleh buat ke macam tu ke tak. Sebab aku rasa lah venue ni bukannya dia untuk kegunaan semua kan, untuk kegunaan ramai orang, untuk pengunjung, orang yang nak dengar muzik dan orang yang main muzik datang. Dia satu tempat untuk memang berkumpul. Dia memberi peluang pada band dan memberi peluang kepada orang yang minat muzik datang dengar band tu perform secara live. So sepatutnya lah aku rasa macam benda yang jadi kat Jepun tu bolehlah diaplikasikan kat sini. Kalau adalah antara kami yang nak buat kutipan derma ke apa ke. So kau ada setakat ni kau ada bincang tak dengan mana-mana owner venue dengan tempat lain pasal benda ni? Secara am sajalah, tak adalah secara ni. Tapi hari tu ada minta diusulkan pada kita kena ada satu, sebab dia tak ada persatuan, kami tak ada persatuan. Ni dia benda-benda ni kalau nak suarakan kepada kerajaan, dia takkanlah kita nak pergi satu seorang je pergi dan pergi suarakan pada kerajaan ke atau apa ke. Tapi dia nak kena ada persatuan. Kalau maybe hari tu minta cendana tolong usulkan, maybe ke ada bantuan ke. Sebab venue music ni penting bagi band-band baru. Dia macam satu aktiviti yang aku rasa baik lah
daripada yang dia orang merepek kan. Lagi satu dia sebagai kalau macam daripada kerajaan negeri, venue ni adalah salah satu daripada macam tumpuan tourism. Betul? Dia kita ada tak payah kita kata luar lah, kita kata tourism daripada dalam negara kan. Band daripada dalam negara pergi sana pergi sini dan dia generate income juga. Dia generate income daripada ni. Dan bila orang luar datang sini sewa hotel, makan, pertukaran budaya apa semua. Jadi aku rasa macam at least kalau kita tak cakap secara besar dalam Perak ni aja, kerajaan negeri patut ada bagi bantuan lah sikit-sikit ataupun at least bertanya ke kan. Korang okey ke? Okay. So sekarang ni bila aku nak tanya lepas katakan during PKP dengan after PKP. Hello. Adakah industri muzik dia akan macam mana cakap dia akan jadi satu online centric? Maksudnya semuanya akan jadi online. Kalau live show pun orang just macam main through video online, live streaming, lepas tu kau apa-apa pun kau download. Macam baru ni Lock dia buat Pancasona yang derma download tu macam mana. So adakah lepas PKP ni senario industri muzik tu akan berubah? Apa ulasan? Macam orang kata lah, benda ni the new norm. Benda normal yang baru. Tapi aku tak rasa dia akan sampai ke situ sebab dia ada beza antara live music di depan mata kita rasa dia punya feel vibe tu. Lepas tu dengan live dekat dalam video, dalam phone, dia tak sama. Kalau hang pun biasa pergi gig kan, dia punya rasa, dia punya feel tu bila tengok performer main kat depan. Lepas tu orang yang main tu, dia punya adrenaline dia nak main depan crowd kan. Dia punya tu rasa lain, dia tak sama dengan tu. Aku tak rasa dia dapat 100%. Maybe pertambahan daripada segi persembahan online ni, show online ni akan bertambah, tapi dia takkan dapat cover sepenuhnya. Aku rasa still akan ada lah benda ni. Cuma itulah kita kena menunggu. Generally setakat ni aku cuma nak tanya soalan. Kau letakkan diri kau memang seorang owner space apa kan. Apakah yang boleh dilakukan oleh semua pemilik ruang kreatif untuk pulihkan keadaan industri muzik semasa kelembapan ekonomi ni? So kau sebagai seorang yang wakil industri muzik dekat Ipoh ni, so any other solution tak? Macam mana kau nak selesaikan dalam kelembapan ekonomi ni selain daripada online centric? Selain daripada online centric dalam masa kelembapan, tak ada Karim. Aku tak ada fikir pula lagi. Tak ada terfikir. Lepas tu aku rasa macam dead end lah. Memang dead end, memang dead waters. Dia tak ada angin apa semua. Tengok air tu memang tak bergerak orang kata. Kalau orang punya kapal kat tengah-tengah laut tu tak ada angin lah. Dia macam tu lah. Dia stuck kat situ, memang tak boleh buat apa. Faham. Either kau tenggelam ataupun kau tunggu kat situ. Aku ada satu macam kita cakap tadi lah, kerisauan bila gig, any concert, siapa pun is part of our tourism sebenarnya. Bila benda ni tak ada, lesu lah kan. Macam ada seorang, kita tengok satu komen ya, nama D Shizuka. Dia cakap kan ni, imagine concert Butterfingers. Imagine konsert Butterfingers hari tu buat online show, feel ke tak kan? So aku setuju benda tu sebab kalau kita tengok secara fizikal dengan digital lain feel dia. Kau rasa dentuman dekat
Kau survive Betul. lah, vibe kau punya dekat badan kau apa semua kan. Betul? Lain lah, lain. Ha. Memang betul. Dia bayangkanlah, itulah sebabnya venue-venue ni penting. Mana datangnya band-band yang kecil-kecil yang sekarang ni besar-besar, semua start dengan tempat kecil-kecil je. So adalah satu rasanya macam satu benda yang penting untuk at least satu atau dua venue dekat Ipoh ni survive pandemik ni. Satu atau dua, kalau walaupun tak semua berjaya survive kan, at least satu atau dua. Aku sayang Ipoh punya scene. Memang memang betul aku cakap, memang sayang Ipoh punya scene. Aku tak kisah sama ada aku jatuh ke, tapi aku nak mesti ada satu atau dua. Dia at least kena ada dua lah, so ada choice lah. Tak kiri kanan lah, kalau satu orang dia monopoli pula kan. Dia kalau ada dua venue yang hidup, itu pun dah bagus lah. Dia tiap-tiap tempat sejarah daripada zaman dulu, banyak artis mainstream datang daripada Perak. Betul. Kita punya sejarah tentang hiburan ni, orang Perak memang macam hobbit, memang suka berhibur. So itulah, tapi aku rasa macam betul jugalah, rasa macam ada make sense jugalah tadi, sebab venue-venue ni ada sangkut paut dengan tourism, dan rasanya macam kerajaan negeri sepatutnya ada support sikit pada venue-venue kan. Support sikit, kalau tak banyak pun maybe tak banyak pun kena tolong sikit lah, sebabnya dia adalah pusat tumpuan budak-budak. Dia kena support sebab ini macam tempat generasi baru membuat kegiatan-kegiatan yang benda yang tak merapu, tak ada membahayakan orang, tak ada kacau orang ke apa ke. Dia orang ada aktiviti dia orang yang main muzik. So macam tak silap aku, kalau dalam tempoh ni lah, dalam tempoh dah selepas PKP pun, studio jamming daripada segi orang keluar masuk studio, bila orang pegang peralatan apa semua, aku rasa satu SOP kesihatan juga kita kena ambil kira juga. Betul. Sebab kita tak tahu benda ni. Macam kalau dulu sebelum jadinya COVID ni, macam kita tak risau sangat, macam orang keluar masuk studio pegang instrumen, pegang backline apa semua, kita rasa macam okey je, tak ada apa. Tapi bila jadi satu pandemik yang macam ni, kita rasa masyarakat dah jadi satu fobia lah untuk dari segi kesihatan. So hang as a owner, macam mana hang akan care tak benda-benda aspek kesihatan? Tak ada orang keluar masuk, katakan orang nak jamming lepas tempoh PKP ni, macam mana Pian? Dia even dalam tempoh PKP hari tu pun tahu je lah, geng-geng yang muzik ni ramai je yang macam tergedi-gedi. Lama tak jam. Ada yang kontak aku, Pian, boleh tak jam pelan-pelan? Jam. Aku tak bagi bukannya atas sebab tu, sebab aku tak bagi sebabnya atas keselamatan dia orang sendiri. Kita tak, sebab COVID ni kita tak tahu siapa yang ada. Dia selepas 14 hari, selepas 21 hari baru kita tahu dia orang tu ada ke tak ada. Dan kalau ada yang masa tu berkumpul, tak ke jadi masalah. Lepas tu macam aku cakap tadi, dia benda ni kenapa aku cakap dia sampai setahun ataupun 1.5 tahun. Sebab itulah sebab benda-benda yang fobia ni. Sebab selagi dia punya dia punya vaksin dia tak dijumpai, selagi itulah semua orang berada dalam ketakutan. Betul? Selama itulah kita nak berkumpul ke atau nak apa ke, semua jadi takut. Sebab kita pun sebenarnya yang aku baca lah, aku hari-hari baca, sebenarnya tak ada lagi ubat untuk COVID ni. Dia siapa yang kuat je, siapa yang kuat survive, siapa tak kuat jalan.
So sekarang okay. So sekarang Kizanet Dream Project aku dah tersasul nama lama lah. Okay. So DPH sekarang ni ada berapa orang yang ada macam bagi share lah orang kata untuk sustain hall ni. Ada berapa orang Bian? Ramai. Okay. Pian. Oh, memang ramai. So macam maksudnya Tapi memang kau tak tapi yang lain-lain tu dia orang tak membantu secara directly untuk sustain hall. Dia orang bantu daripada segi mengadakan, dia orang organize, dia orang tolong run. Macam ada seorang member tu Lan. Macam Lan tu dia tak boleh bagi duit tapi dia datang tolong jaga stage, hari gig, dia tolong jaga lampu, dia bagi tenaga dia, apa je yang dia boleh. Termasuklah semua yang mana yang hang tahu yang biasa selalu nampak muka kat hall tu, dia orang ada sumbangan dia orang masing-masing, cuma tak dalam bentuk duit. Semua ada dia orang punya part masing-masing. Semua tu aku hargai, tu pasal aku sayang semua kawan-kawan yang selalu lepak hall ni. Sebabnya dia orang So kira Kizanat ni walaupun dikepelai oleh kau tapi masing-masing datang aku nak buat part ni, ada yang jaga tiket, ada yang jaga audio system, ada yang jaga stage. So masing-masing faham the function of kolektif tu sendiri kan. Maksudnya macam tu yang aku betul. Itu yang aku rasa macam unik sikit lah. Sebabnya walaupun aku yang jaga sepenuhnya, tapi ciri-ciri kolektif tu masih ada dekat sini. Dia bukannya macam sole owner, macam orang ni seorang je ke ikut ni ke. Tak. Dia macam dia benda ni kolektif. Dia aku punya idea pun awal-awalnya nak jadikan Dream Project ni sebagai macam pusat komuniti. Pusat komuniti ni kan. Tu yang dulu aku buat kelas lah, aku buat apalah. Dia macam ramai-ramai guna dan masing-masing chip in sikit. Macam buat kelas, dulu buat kelas mengaji dan siapa-siapa aja nak sedekah lah. RM2 dan campur ujung dia, bila akhir bulan tu, bila campur. So aku tak adalah banyak sangat nak bayar, sikit je lah. Sama juga macam Raja selalu buat, dia buat gig kat sini. Dia ada chip, dia masuk dia punya bahagian dia. Yang kalau sebulan tu dia buat 2 kali ke macam tu, itu pun dah membantu. So apa? Itu so untuk basically memang hello? So basically memang kalau Dream Project ni walaupun yang kau yang sustain tempat tu apa-apa pun kau amalkan satu sistem kolektivisme lah dalam kau punya. Betul. Itulah cara Dream Project bekerja. So macam mana sustain tu daripada Dream Project yang mula-mula sampai sekarang? Orang yang sama ataupun macam saling bertukar ganti macam mana? Kurang sikit nak join. Tak tahulah macam dia orang segan ke. Tapi aku cuba juga add in darah-darah baru kan. Macam aku add setengah-setengah yang aku add orang yang macam langsung tak ada sealiran dengan aku supaya dia membuka satu sudut ruang pandangan baru. Orang yang lain dia punya pemikiran dia aku ajak join. So dia orang nak buat apa dan dia orang buat kat sini. So aku boleh tengok dan aku faham. Oh, macam ni sebenarnya. Aku rasa itulah yang lebih baik. Tapi penyertaan tu kurang sikit. Aku tak tahu kenapa. Tapi Ipoh memang macam tu. Baru rasa dia punya nak menyertai dia tu memang pelik. Tengok gig pun selalu pun ada berapa kerat je datang. Muka sama je. Itu macam aku dah dekat tadi. Sebelum PKP ni pun dah nyawa-nyawa ikan. Macam hak hidung ni. Lepas tu bila kena PKP memang
memang nak out lah. So is it sebab ikut genre ke macam mana ke Pin? Ke ataupun memang macam tu semua? Seriously, daripada apa yang kita orang sembang-sembang lah, kawan-kawan kan, kawan-kawan hall semua sembang kan, kita orang tak ada dapat dia punya formula. Apa sebenarnya orang Ipoh nak? Tak tahu apa sebenarnya. Kadang-kadang bila band macam ni, orang ramai. Bila band yang kadang-kadang band yang besar pun datang pun tak ada orang. Datang pun ada yang so-so je. Aku pun tak faham apa sebenarnya yang Ipoh nak. Pelik sikit Ipoh. Nak kata dia orang target obscure punya band ke pun, bila yang pelik-pelik langsung tak datang. So very kadang ada yang nak tengok band, ada yang nak follow kawan, ada yang nak tengok band ni main ikut genre ni. So it's about taste lah aku tengok sebenarnya. But kita nak define taste tu macam mana kita nak, bukan nak cakap nak urai lah, macam maksudku macam macam cakap lah formula tadi, sama ada genre tu ke ataupun taste ikut kawan ke macam mana. But the point is untuk tarik crowd. Masa yang sebelum PKP pun pada aku venue is venue tetap jalan tugas sediakan ruang apa semua. Organizer dia akan promote macam biasa, kita akan buat gig dekat tempat-tempat sekian tempat, jam pukul berapa, dan pada aku berapa ke, aku dah ada merch sekian macam mana dia promote merch dia apa semua through digital ke physical ke. So daripada situ aku rasa band memainkan peranan penting juga untuk tarik crowd untuk datang ke show yang diorang main. Tapi Karim, kalau tak silap aku lah, nak jadi Ipoh ni, nak jadi bandaraya, dia nak kena ada 1 juta ke 2 juta orang yang tinggal dalam. Lebih kurang macam tu lah. Tapi juta lah kalau tak silap aku kan. Tapi dalam juta tu, katalah 1 juta, kita ambil yang nombor rendah, katalah 1 juta. Takkan 1 juta orang Ipoh, takkan ini je yang ada. Takkan ini je yang ada, takkan ini je yang ambil tahu pasal benda-benda ni. Tapi aku rasa macam zaman tu macam dah berubah sikit. Tapi zaman tu dah berubah sikit. Dia punya hiburan tu dah lebih kepada macam game apa semua. Tapi macam mana pun, live music tetap kena ada. Dekat satu-satu bandar tu dia kena ada juga venue macam tu. Kalau tidak memang mati. So conclusion kau tentang ekosistem ekonomi sekarang ni, efek pada music scene kita ni, kita bukan cakap pasal Ipoh je, kita cakap pasal semua yang terlibat sekali dekat dalam negara kita ni. Apa conclusion kau sebenarnya? Bagaimana? Pasal COVID ke pasal apa ni? Masa COVID, PKP, so efek pada music scene, kau punya conclusion lah. Conclusionnya ialah aku rasa semua orang kena hibernate. Semua venue kena hibernate. Maksud hibernate ni macam kalau kena tutup dulu, tutup lah. Lepas tu tunggu musim yang lain, musim yang semua dah clear dan semua, barulah buka balik. Dia sama macam, yelah hibernate lah. Itu je satu-satunya cara jalan untuk still survive. Dalam setahun diorang nak naik balik momentum, nak kekalkan momentum yang macam sebelum-sebelum ni. Rasa macam benda tu susah ke macam mana untuk rebrand balik? Rebrand dia satu, bila hibernate ni maksudnya kita tutup sementara. Lepas tu dia akan ada problem dengan tuan punya kedai,
maybe kedai tu dah diambil orang ataupun baru jelah nak deposit balik dia macam nak set up balik lah lebih kurang macam tu. Masa sebelum COVID pun dah banyak habis duit dah. Sementara nak survive tu pun dah banyak habis duit. Lepas tu nak start lagi sekali. Memang sakit lah. Tapi alhamdulillah lah, yang aku rasa, aku yakin Dream Project Hall masih boleh survive lah. Dia tak perlulah melalui benda tu semua sebabnya aku masih lagi boleh bekerja dalam masa ni. So aku masih lagi boleh tanggung. Dia plus kita ada kedai dekat sini. Lepas tu plus aku tinggal di sini. Aku memang tinggal di sini, so dia adalah sebahagian daripada aku. Aku takkan tutup ni tempat ni sebabnya ni rumah aku. Kan? So hall ni akan tetap advantage-nya dekat situ lah. Tapi itulah yang aku cakap itu. Macam aku kesian pada orang lain. Macam mana? Orang lain, studio lain, macam mana? Adakah dia orang mampu nak tu? Dia orang bukan duduk situ macam aku. Macam aku memang duduk dekat hall. Dan tak adalah problem. Macam mana pun aku akan berusaha juga bayar sewa sebab aku duduk sini. Macam sewa rumah. So nak tak nak macam mana pun memang kau akan stay situ je lah. Maknanya hall tu tak ditutup. Tapi as kau punya tempat penginapan tu memang itu je lah yang menghidupkan Dream Project tu sebenarnya. Yalah. Sampai kalau PKP sampai setahun pun, aku still ada kat sini. Hall tetap ada. Cuma rancangan aku ialah nak kena up sikit lah bla online selling, nak promo merchandise band semua kan. Dan siapa-siapa yang tengok ni pun aku rasa patut support band-band ori sahaja daripada band. Sebab kita nak support band dengan cara yang betul. Kita jual dia orang punya barang, jual dia orang punya merchandise ke apa ke barang ke. Dan adalah cita-cita untuk jadi salah satu daripada leading distributor untuk itu plan angan-angan je lah. So yang kau punya merch apa semua tu memang officially promote dalam IG ke Facebook ke macam mana? Sebab aku nampak macam dia ni ada update ke tak update ke macam mana? So nak tahu status Dream Project punya account social media. Ada update tapi kita just bagi tahu dan promo dekat IG, FB macam tu. Tapi dia punya jualan dia ialah dekat Carousel. Kedai dia dekat carousel.my/dpshop. dpshop SHOPPE. Sebab kita nak dia macam berkatalog dia punya jualan tu. So tak payah nak kena scroll cari. Scroll cari. Tak bila punya post pun tak tahu, scroll lagi. Tak jumpa kat mana lah. Tak jumpa. So dia okay, setempat. So itu saja untuk malam ni. Tapi kita ada, kalau viewer kat malam ni boleh je nak bagi soalan, komen je. Cuma kita ada satu soalan daripada orang kata ni lah, orang kuat si Nipoh ni lah, Raja Azrul. Kita ada soalan daripada dia. Okay. Kau ready tak, Bian? Hello? Boleh je, alright je. Apalah sangat soalan Raja. Alright, so Raja, dia soalan dia berbunyi seperti ini. Dia kata, ada sebarang idea untuk kongsi ada sebarang idea tak untuk solusi perkara yang berkaitan yang kita bincang ni, dan apa dia punya kesimpulan tu? Kita dah bincang tadi rasa kan. Tapi kalau kau nak ulas, lambat lah Raja. Orang dah cakap dah tadi. Orang cakap hibernate dulu sekarang ni. Tak boleh buat apa. Kan nak jam pun tak boleh Raja. Come on. Jam. Ini mesti
Ini mesti kes minta jamming masa PKP ni. Kena berdiri 3 meter. 3 meter pun tak lepas. Dia ada kemungkinan ada kat tapak kasut lah, apalah. Macam-macam hal. Aduh. Itu ya. So kita tengok ni pun tak ada soalan daripada ni. Pada audience, pada yang ada masuk, nak share, nak nyatakan pada soalan pun boleh pada Pian malam ni. Dalam 11 macam tu lah, sejam. Tapi tak apalah sebab kita tadi ada masalah teknikal tadi. Ni ada wakil Northside. Offside, alright, hai. Ada apa-apa idea yang boleh, sebab selama hari ni aku macam, sebab kita semua terkurung kan kat rumah kan sebelum ni kan, macam macam semua masing-masing dalam fikiran ni. Aku jenuh jugalah, aku fikir apa yang boleh dibuat untuk selamatkan benda ni, tapi memang tak ada. Memang tak ada sebab kita tak boleh berkumpul. Dia adalah salah satu daripada keperluan ni ialah berkumpul. Apa pun tak boleh buat. Kalau kita ada yang suggest macam abang apa ke namanya, abang lelaki kat ini, okay, apa Pian, nama? Pian, sorry kita kena potong sekejap. Kita ada satu soalan daripada Reka Negara. Okay, dia tanya, nak tanya sikit, mungkin tak sama live experience tapi potensi virtual reality boleh dipertimbangkan. Okay, macam mana Pian, boleh jawab? VR, virtual reality, VR, aku rasa dia adik-beradik dengan ni juga. Aku tak rasa dia sama macam tu. Dia lebih kurang paling dahsyat pun 50% je dia punya pengalaman berdiri kat depan performer dan performer berdiri kat depan crowd kan. Dia punya feel tu tak ada. Lagi satu, kalau macam contohnya kita nak buat live streaming kan untuk gig, dia memerlukan team pun kita kena berkumpul juga. Dia kalau nak buat cincai dan dia okey lah pakai 2 mic je ke apa ke dan boleh on. Tapi kita nak kena ada team lighting dia apa semua, maknanya band pun nak kena kumpul juga. So benda memang stuck. Itu aku cakap tadi macam dead water. Melainkan kita punya internet memang dah masuk 5G ke. 5G dikatakan laju betul. Dia nak sampai 5 milisecond punya lambat dia tu memang tak sampai. Orang panggil apa kalau 5 milisecond yang lambat tu? Aku ada tengok juga kat TV kan, masa PKP tu dia orang buat apa-apa kan, dia orang buat live daripada rumah kan, yang artis-artis mainstream kan. Macam tak dapat je. Tak sama feel. Tapi pelik jugalah, dia orang pakai mic handphone je. Okey jugalah. Not bad lah. Tapi dia orang pakai mic. Tak tahu sama ada dia orang miming ke apa ke. Berarti dia orang memang ada follower dia orang sendiri kan. Macam artis-artis yang taklah, dia orang punya equipment tu. Dia orang punya equipment tu daripada rumah tu pakai mic headphone yang boleh dapat sekali dengan phone. Itu pun boleh on. Kira betul lah. So tengok tak ada soalan lagi. Ada soalan lagi ke audience? Sempat lagi nak bagi soalan. Jadi konklusinya memang VR ataupun live streaming sama lah sebenarnya. Cuma VR ni maybe kita pakai kat mata kan. Dia tak sama dengan dia punya pengalaman. Kenapa masih lagi ada konsert-konsert besar dekat Malaysia ni? Dekat Malaysia ataupun dekat luar negara ke, kenapa masih lagi? Sebab itu adalah cara tradisional untuk menikmati muzik. Live music tu adalah sacred orang kata. Macam
benda yang tak boleh dipisahkan. Waktu macam ni sewakan gitar bass. Oi, COVID oi. Nanti kalau hang ada COVID macam mana, Mus? Kalau ada COVID, jenuh lah. Dia Mus kebal aku rasa. Dia nak main pun dia pakai sarung aku rasa. Lepas bagi sewa dan pinjam, kita kena jemur gitar 3 hari. Salah ya. Salai dulu. Boleh juga lah kot. Boleh lah. Tak tahulah idea tu. Ya. Alright, so aku rasa tu je lah untuk malam ni, Pian. Terima kasih banyak. Okay, sorry tak ada video. Alright, Tengoklah gambar aku comel. dah kali Dia orang kata gambar aku ketiga comel. kali apa dia? Ipo distro. Okay, silakan. Internet yang kuat lah. Sana. Okay je, aku dengar je kau. Ini lain ni. Aduh, ini bukan soalan PKP. Ini tajuk pasal kronisme. Dia, okey lah kita off topic kan. Bagi aku lah, mana-mana pun, ini pandangan peribadi aku lah. Mana-mana orang pun, dia tetap akan ada kronisme. Tak banyak sikit. Even dalam family pun kita akan utamakan family kita dulu. Lepas tu kita utamakan kawan kita dulu. Kita utamakan yang mana dekat-dekat dengan kita sebab biasanya kita rasa selesa dengan dia orang. Yang biasa kita cakap. Yang biasa kita bersembang. Semua. Tak payah masuk politik lah. Tak payah masuk politik. Kronisme semua tu tak payah masuk lah. Tapi daripada yang sekecil-kecil dalam family, ada adik-beradik kita yang kita suka, ada adik-beradik kita yang macam malas sikit. Kroni juga tu. Okay, kita tengok tak ada soalan lagi dah. Terima kasih Pian. Alright. Terima kasih pada orang kuat dalam industri kreatif, which is Reka Negara, Abang Asri Ahmad, willing to join kita punya Grill Creative session, first session and first episode today with Pian. So esok kita ada lagi. Esok kita ada Adam Jalaluddin from Pibai. So kita ada kita akan bincang dia sikit pasal Pibai Store dekat Brewster Road, Jalan Sultan Shah. So kita akan discuss dengan dia esok di waktu yang